Jadi bila kita bawa balik isu yang saya sebutkan, iaitu isu berkenaan dengan ke mana hala tuju kita. Nanti Datuk Romli akan sebut mungkin lebih detail dan sebagainya. Tapi hala tuju kita selepas ni bagaimana? Kita kena akui saya sebut semalam, kita kena akui satu perkara, yang kita berada di belakang PN dalam racing pilihan raya ni. Sarawak membuktikan, Sarawak the first yang membuktikan, di mana Sarawak kita di belakang PSB, Parti Sarawak Bersatu, parti baru. Kita berada di belakang PSB. Kita kalah bila bertanding 4 penjuru atau lebih, 3 penjuru atau lebih, GPS, PSB baru PKR. Di Melaka dan Johor kita di belakang PN. PN baru kita di kebanyakan tempat. Dan kalau kita kumulate, memang kebanyakan mereka lebih daripada kita. Walaupun jumlah menang lebih kurang lah kan, tolak DAP. Tapi maksudnya kita ketinggalan di belakang. Now, kita kena faham, tak lama lagi, 3, 4, 5 bulan lagi PRU. Kalau kita masih berada di tempat ketiga, kita menghadapi masalah. Kita kena masalah. Tak percaya, tuan-tuan rasa tak sebelum revisi balik itu rasa macam dah penat, dah nak give up dah. Rasa macam boleh ke ni? Lemau. Serius sebelum revisi balik itu. Semua duk cakap revisi balik kan. Ni saya bukan berkempen untuk revisi jangan ada orang kata nanti Hiswadi berkempen untuk revisi. Ambil tindakan dengan revisi. Minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh bertanding. Saya tak boleh bertanding, saya masih digantung, saya tak boleh bertanding. Jadi saya nak bercakap seperti saya lah. Betul tak? Saya bukan ahli, saya orang biasa, jadi saya nak bercakap seperti saya lah. Saya boleh bercakap, Datuk Romli tak boleh, dia ahli. Saya bukan. Jadi saya nak cakap, saya nak bagi tahu semangat bila dia umumkan ketibaan, bila dia umumkan dia nak balik. Gabra, siapa paling gabra? UMNO dengan Najib. Dalam perhimpunan dagangan baru sebut ni, kita kena buat PRU segera. Kenapa? Sebab dia tak nak Rafizi bersedia. Kalau Rafizi bersedia, dia nak hadapi macam mana? Dalam masa kurang 1 bulan, Rafizi buat apa? Dia buat Cista, dia buat Ayuh Malaysia. Kemudian dia jawab Najib dalam keadaan macam ni. Dia buat semua itu dalam masa kurang 1 bulan. Dalam masa kurang 1 bulan ini, dia buat semua itu. Jadi kalau kita tengok dalam situasi yang ada, kita akan tahu bahawa sebenarnya peranan Rafizi ini amat besar dalam mengembalikan keyakinan rakyat. Ada yang tulis kat sini, makna Mat Jadi. Cakap tak ada substance, patutlah PKR gantung dia. Betul lah. Cakap tak ada substance, patutlah PKR gantung dia katakan. Sebenarnya tuan-tuan, ketakutan mereka menyebabkan kita kena gantung. Dia tulis macam tu sebab dia takut. Takut kepada apa? Takut kepada kebangkitan kita. Sebab dia tahu, UMNO tahu, saya bagi tahu dalam live saya, the only way negara boleh stabil kalau UMNO pegang kuasa lagi. Tengok. Masa tu kita baru jatuh kan. Saya kata kerajaan ni tak lama. Saya ingat ke? Masa kerajaan baru jatuh, Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saya kata kerajaan ni tak lama. Sebab UMNO takkan rest melainkan dia jadi kerajaan. Betul? Lepas tu macam-macam dibuat sampai Muhyiddin jatuh. Okey, habis cerita tu. So Rafizi dah jawab. So akhirnya sebelum saya serah kepada Datuk, saya kata macam ni. Hari ini Datuk Saifuddin Nasution telah mengumumkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden dan juga Rafizi Ramli pun telah mengumumkan sebelum ini. Line up siapa bagi saya biar mereka umumkanlah. Cuma yang saya dah pasti mengumumkan adalah untuk ketua wanita adalah YB Roziah untuk bertanding di bawah perkumpulan ataupun di bawah kumpulan Rafizi. Kemudian untuk turutan dia saya ada tapi saya tak nak announce lah, biar YB announce kan. Untuk ketua AMK Fahmi Zainul. Kemudian Datuk Saifuddin, di bawahnya adalah Fadilah. Bukan wanita, ketua wanita. Fad senator tu, dan juga Adam Adli telah mengumumkan. Okey. So macam mana ni Is? Kita nak lawan macam mana, nak pilih macam mana? Okey. Hari ini saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu formula umum. Satu kaedah umum lah bagaimana kita nak memilih. Okey? Dan kaedah ini disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Apabila ditanya bagaimana kita nak memilih seorang yang baik untuk kerja ini, kemudian orang itu pun berkata, saya tengok seorang wanita berkata, dia kata
pilihlah yang ada kekuatan dan amanah. Dan dalam bahasa Al-Quran ni, kalau sesuatu disebut kemudian, yang nombor 2 tu sangat penting, amanah. Amanah tu sangat penting. Quwwah wal amanah, kekuatan dan juga amanah. Okey. Kalau 2018, kenapa amanah itu sangat penting? Trust, kepercayaan. Bukan amanah pati amanah, kepercayaan itu sangat penting. Sebab 2018 pertembungan kita dengan Azmin adalah pertembungan prinsip. Dia pertembungan kepercayaan, pertembungan di antara orang yang akan menentang presiden dan yang akan memastikan Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri, Azmin Ali. Okey, itu pertembungan prinsip. Jadi masa itu Oral health starts from the gum. menyokong Rafizi, dia menyokong presiden. Siapa tidak menyokong Rafizi, bermaksud dia melawan presiden. Pada masa itu, kita kena faham, dia ada cutting line. Okay, habis kartel semua dah melompat, semua dah habis, semua tak ada dah. Kerajaan pun dah tumbang sebagainya. Pemilihan kali ini dia berbeza. Okay, dikotomi atau pembahagian itu bukan begitu dah. Ini saya sebut 2-3 kali dalam live saya 2-3 malam ini. Saya kata pembahagian kali ini adalah dia ada dua, saya sebut tadi 2 ciri dia. Pertama, kuah, kedua, amanah. Pertama ada kekuatan dia, kedua adalah amanah. Amanah penting. So isu 2018, isu amanah, isu kepercayaan, trust. 2022 ni kepercayaan, trust bukan isu lagi. Datuk Saifuddin Syed Nasution, seorang yang sangat boleh dipercayai, saya percaya dia, dan beliau seorang yang bagi saya setia dengan parti. So isu trust bukan isu dia. Begitu juga saudara Rafizi Ramli. Siapa sebut isu cuti dan sebagainya, come on, dia cuti bukan dia tinggalkan parti dan bukan khianat. Whoever, itu bagi saya irrelevant. Kepercayaan saya, trust, dua-duanya ada trust. Kalau saya bagi 100 markah, dua-duanya saya bagi 100 markah. Daripada segi boleh keboleh percayaan, trustworthiness. Setuju tak setuju? Now, kalau itu kita boleh tolak tepi, sekarang ini kita tengok ciri kedua. Apa ciri kedua tadi saya sebut? Kekuatan. Now, kekuatan ini berbeza. Kekuatan banyak, ada dipanggil kekuatan fizikal, ada kekuatan mental, ada kekuatan emosi, dia pelbagai. Dan nak menghadapi pilihan raya ini kena ada macam-macam tuan-tuan. 4 hari bulan 4 saya kena panggil polis lagi ni. Kekuatan emosi kena ada. Kena panggil lagi kes lain. Tak apa. Kan? Baru ni berbicara kena kekuatan emosi. Bila saya baca tentang sedition case kan, banyak orang kita rupanya kena. Tan Chua tak payah cerita lah. Tan Chua, Adam Adli kena, Teresa Kok pernah kena. Semua di bawah akta hasutan, termasuk mendiang kapal Sing, semua pernah kena. Okey. Nah, kita bercerita tentang kompetensi tadi. Saya bagi tuan-tuan formula secara umum saja. Apa dia formula secara umumnya? Secara umumnya adalah kita bercakap tentang 2 tahun ini. Rafizi bekerja sejak 2015, I think dia balik semula. I think 2013. Setelah dia kerja, ada orang kata dia hilang semua. Come on, dia bukan cari makan dengan politik dia kerja. Macam saya jugalah, saya pun ada kerja kita bukan full time politician. So dia bekerja. So bila dia balik 2013, 2014, dia buat kerja dia. So apa yang berlaku 2013 tuan-tuan? 2013 macam tu. 2013 apa yang berlaku? Kita berjaya upset majority Barisan Nasional. Betul? DN dapat kurang 50% undi popular. Dan kita dapat 80 lebih kursi pada waktu itu. PRU 14 kita menang. So sebenarnya dia bukan PRU 14 tu kita bermula kerja kita. Kita dah mula sebelum itu. 8, 13, 18 hasil. So sekarang ini bila berlaku kita dah menang, kita jatuh, saya nampak benda tu dia punya skill kita ni going down. So kita nak climb up balik. So sepanjang 2 tahun ini 4 pilihan raya, 4 kita kalah. Sabah kita kalah, Sarawak kita kalah teruk. Dia kalau kalah tak apa tuan-tuan, kalah teruk. 27-22 hilang deposit. Marah impian Sarawak. Kena lagi. Tak, kita nak cakap reality. Kena cakap reality. Dan kita jatuh jauh di belakang PSB. Di Barubian, di Bekalalan, bukan setakat kita kalah di belakang DN, dapat 57 undi je PKR. Barubian dapat 2000 tau. Kita dapat 57. Okey. Kita terima. Kita kena faham itu. Orang yang menolak reality ni, orang yang menolak reality dan masih bermain-main dengan fantasi ni,
maka selamanya lah dia akan dibuai menteri. So soalan kita adalah bagaimana kita nak kembali dan siapa nak lead kita untuk kembali. Jadi erti kata lain, kita kena tambah, kita kena ada pasukan yang memberi nilai tambah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak jadi Perdana Menteri. 3 interview yang saya tengok lah, Rafizi bila ditanya kenapa tak bertanding Presiden, dia kata apa? Sebab Anwar masih relevan. Kenapa aku nak beria-ia nak bertanding Presiden, sedangkan Anwar masih relevan sebagai Perdana Menteri, dia kata. Dan sasar kita 80 kali ni, insya-Allah PRU16 kita boleh menang. Kalau kaedahnya, saya kata tadi kompetensi, kekuatan, so formula ada. Adakah Datuk Saifuddin tak kuat, tak mampu? Saya tak kata. Cuma saya minta pertimbangan tuan-tuan dan puan, nilailah sendiri. Saya bagi formula je, 2 tadi ciri, trustworthiness, kompetensi. So trustworthiness kita dah settle, tak ada masalah. Kompetensi, tuan-tuan fikirlah sendiri. Kita nak memacu jauh, kita nak pergi pecut ni, siapa yang boleh memecut kita? Umpama nak pergi lumba basikal ni, pergi lumba basikal Olimpik. Saya tutup dengan ini. Siapa pelumba basikal kita? Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni Awang. Kemudian Malaysia pun kata, saya nak kami antara pilihan ni nak hantar Azizul Hasni Awang ke Iswarini Morni ni. Sebab Iswarini ni blogger yang saya suka. Hanya kerana kita suka, kita nak menang Olimpik ke kita nak hantar orang yang kita suka? Betul tak? Kita nak menang. Jadi kita kena letak orang yang betul-betul boleh bawa kemenangan kepada kita. Tapi bukan bermakna tak suka Iswardi, bukan makna kena benci Iswardi, tak. Rasulullah sebut, saya tutup dengan satu hadis, dia kata, sekiranya kamu meletakkan seseorang bukan pada tempatnya, maka tunggulah kebinasaan. Kita letak seseorang itu bagi tugasan bukan pada tempatnya, maka tunggulah kebinasaan. Simple lah tuan-tuan. Nak suruh pilot tapi dia kapal terbang pun tak pernah bawa, teruk kita. Agak-agak dia masuk dalam kapal terbang kan. Diumumkan, kita memohon Cik Iswardi turun membawa kapal terbang. Dia orang pun risau, ini pernah bawa kapal terbang? Pilot silakan turun.